Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ramai yang sudah tahu, sudah viral bahwa Muhyiddin Yassin sah terduduk kalah teruk memalukan di mahkamah hari ini. Apabila beliau diarahkan membayar 1,35 juta terhadap Lim Guan Eng. Ramai yang sudah tahu tentang hal itu. Dan sah Muhyiddin didapati memfitnah Lim Guan Eng. Tetapi saya nak kongsi dengan anda semua, ini pendedahan yang paling anda perlu. Kenapa Muhyiddin kalah dalam kes itu? Saya akan kongsikan dengan anda semua. Saya akan huraikan kepada anda semua mengapa Lim Guan Eng menang di dalam kes ini. Mengapa Muhyiddin Yassin kalah di dalam kes ini dan diarah pula membayar 1,35 juta oleh mahkamah dan oleh hakim. Kita akan ulas ini menerusi kenyataan pembacaan keputusan yang dibuat oleh hakim mahkamah. Dengan kata lain, ini adalah sebab mengapa Muhyiddin kalah berdasarkan pengamatan dan berdasarkan keputusan hakim mahkamah. Hakim mahkamah yang membacakan keputusan ini, yang telah mendengar perbicaraan ini ialah Pesuruhjaya Kehakiman, iaitu Ros Mawar Rozain. Ros Mawar Rozain mengarahkan Muhyiddin membayar saman 1,35 juta dan menurut beliau Muhyiddin tidak wajar bertingkah laku seperti ini, yaitu memfitnah. Menurut Ros Mawar, tingkah laku Muhyiddin adalah tidak wajar. Kerana pertama, Muhyiddin mempunyai sumber yang cukup untuk memastikan apa yang dia keluarkan, apa kenyataan yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Menurut hakim, Muhyiddin mempunyai sumber dan boleh digunakan untuk mengesahkan sama ada pemahamannya betul atau tidak tentang fakta dalam kenyataan berkenan. Jadi, itu kegagalan pertama Muhyiddin. Tetapi menurut mahkamah, selepas dalam perbicaraan itu, Ros Mawar kata Muhyiddin tidak berbuat demikian. Muhyiddin tidak merujuk sumber yang tepat, tidak mengesahkan sumber melalui sumber dan tidak mengesahkan perkara itu, kenyataan itu melalui sumber yang tepat. Melainkan Muhyiddin terus mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadap Lim Guan Eng selepas planatif memaklumkan kepada beliau bahawa dakwaan sedemikian dalam kenyataan fitnah itu adalah tidak benar. Itu sebabnya yang pertama, hakim mendapati Muhyiddin Yassin kalah dalam kes ini. Selain itu, peguam kepada defendant iaitu Muhyiddin menghujahkan dalam bahawa bahasa yang digunakan dalam kenyataan fitnah itu adalah tidak bersifat mengapi-apikan. Menurut peguam Muhyiddin, bahasa yang digunakan oleh Muhyiddin ketika mengeluarkan kenyataan itu tidak bersifat mengapi-apikan. Tetapi kata hakim dan mahkamah ini tidak dapat menerima hujah itu. Kerana konteks kenyataan yang dipertikaikan itu adalah dalam maksud yang semula jadi dan biasa, yang mana menimbulkan sentimen perkauman. Jadi, kenyataan peguam Muhyiddin itu gagal. Gagal membantu Muhyiddin kerana memang betul kata mahkamah, dalam konteks kenyataan yang digunakan oleh Muhyiddin, ianya bersifat semula jadi dan menimbulkan sentimen perkauman. Selain daripada itu, planatif juga seorang saksi yang boleh dipercayai dan berwibawa. Beliau tidak goyah walaupun ketika diperiksa balas semasa perbicaraan. Planatif ini ialah Lim Guan Eng. Keterangan Ketua Bahagian Cukai Kementerian Keuangan juga telah menguatkan kes planatif, iaitu kes Lim Guan Eng ini, dan telah melemahkan pembelaan defendant. Maknanya, semua maklumat yang disampaikan oleh Lim Guan Eng tidak boleh dipertikaikan kerana
walaupun disoal balas, walaupun telah pun disoal oleh pelbagai jenis soalan, Lim Guan Eng tidak lagi goyah di dalam segala kenyataan beliau. Ditambah pula dengan keterangan daripada Ketua Bahagian Cukai. Ros Mawar juga berkata, Muhyiddin juga sengaja mencampur adukkan dakwaannya dengan rujukan yang mengapi-apikan bangsa dan agama sambil menekankan peranan Yayasan Al-Bukhari dalam membantu umat Islam melalui kerja amalnya. Hakim berkata, mahkamah juga mendapati bahawa Muhyiddin tidak layak menggunakan pembelaan keistimewaan bersyarat kerana kenyataan ini tidak dibuat dalam konteks yang sesuai dan sebaliknya sebahagian daripada kempen awam. Kenyataan itu dibuat sejurus selepas siasatan SPRM terhadap Muhyiddin dan ia mencadangkan motif yang tidak wajar untuk mengalihkan perhatian daripada isu yang dihadapinya. Hakim juga berkata, bukti niat jahat boleh mengatasi prinsip keistimewaan bersyarat yang mana mahkamah dapati bukti niat jahat itu ada berdasarkan bukti bahawa defendant berniat untuk memesongkan siasatan terhadapnya dengan mengaitkan planatif. Pada 27 Mac 2023, Guan Eng memfailkan saman terhadap Muhyiddin kerana didapati didakwa mengeluarkan 3 kenyataan berbau fitnah di Facebook berhubung isu pengecualian cukai pada 9, 11 dan 12 Mac 2023. Laporan itu kemudian diterbitkan beberapa akhbar dan portal berita. Guan Eng mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan LHDN mengenakan cukai dan penalti ke atas Yayasan Kebajikan itu, sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan cukai. Sementara itu, ketika ditemui selepas prosiding, Guan Eng berkata beliau bersyukur dengan keputusan mahkamah yang menyatakan dengan jelas apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin adalah tidak benar dan tidak berasas. Guan Eng berkata ia adalah sesuatu kenyataan yang amat menjejaskan dan juga boleh memberikan kesan buruk kepada sebuah masyarakat majmuk berbilang kaum. Hari ini saya mendapat keadilan dan membersihkan nama saya kerana sememangnya saya tidak buat perkara yang didakwa katanya lagi. Pada prosiding itu, Guan Eng diwakili Peguam Guek Ek Siong manakala Peguam Chetan Jetwani bertindak bagi pihak Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.